Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebahagian daripada isu yang saya sentuh, dan saya mengambil kesempatan ini kepada isu tadi, kembali kepada perkara tadi, iaitu tentang Islam dan soal pengorbanan. Satu lagi, ada perkara yang kita nak betul dalam cara fikir kita. Hari ini 16 hari bulan Ramadan, esok 17, esok peristiwa peperangan Badar Kubra menurut sebahagian daripada ahli sejarah. Dan di Malaysia ni besok merupakan hari nuzul Al-Quran. Tapi tak apalah tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan baca dalam Al-Quran, Quran kata inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni bila tu kan? Saya ingat di Malaysia pun kita setuju, iaitu sama ada kita mentarjahkan pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan Lailatul Qadar itu pada 27 Ramadan, ataupun kita mencari Lailatul Qadar pada 10 malam yang akhir. Tapi Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Jadi di Malaysia Lailatul Qadar pada 17 bulan besok. Tak apalah yang tuan-tuan boleh bincang lah sini. Saya tak mahu nak timbul polemik itu pula. Tapi itu pun satu perkara yang boleh dilihat. Kadang-kadang sebahagian daripada pendapat-pendapat itu ahli hadis tidak menyebut pun. Lailatul Qadar 17, Ibnu Katsir yang menyebut salah satu pendapat daripada Ibn Razin. Yang lain Al-Mubarakfuri dan seumpamanya menyebut 21 Ramadan dan berbagai-bagai tarikh yang lain yang menunjukkan 10 malam. Isra' Mi'raj kita 27 pun, Rajab pun begitu juga. Tidak ada satu nas yang jelas dalam hal yang itu. Saya tidak mau bincang. Saya nak bincang tentang Badar. Sedikit dan pengorbanan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut tentang peperangan Nabi. Allah kata, "Iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mubiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ketika kamu meminta pertolongan daripada Tuhanmu dan Tuhanmu menyatakan sesungguhnya aku meluluskan, aku menghantar kepadamu 1000 malaikat yang dikirimkan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kalau perang Badar ada 1000 malaikat, 313 menurut sebahagian ahli sejarah, 315, 317 dan 312 menurut perbezaan pendapat di kalangan ahli riwayat, campur dengan 1000 malaikat berperang dengan 1000 musyrikin Mekah. Tuan-tuan rasa berapa ramai orang musyrikin Mekah akan mati? Berapa ramai musyrikin Mekah akan mati jika berperang dengan 1000 malaikat? Jika 1000 malaikat perang dengan 1000 musyrikin Mekah. Saya ingat tak payah 1000 lah. Cukup malaikat datang 5 lah. Dia tebas cerah mungkin musyrikin Mekah. Peperangan Badar Allah turunkan 1000 malaikat. Tetapi sejarah menyatakan 70 orang dari kalangan musyrikin Mekah tewas. Beberapa belas, bahagian riwayat sebut 17 di kalangan tentera Islam gugur sebagai syuhada. Kalau 1000 malaikat perang, takkan 70 musyrikin saja mati. Mesti 1000 malaikat kalau turun berperang, dia akan menghancurkan keseluruhan dan kemudian habis dengan Mekah-Mekah sekali. Tapi memang Al-Quran kata turun, Allah hantar malaikat.
semua malaikat yang dihantar ini bagi memelihara, menyelamatkan orang Islam dan menenangkan mereka. Tetapi kemenangan orang Islam berlaku dengan tangan orang Islam sendiri. Kemenangan berlaku dengan tangan orang Islam sendiri. Tuan-tuan, ahli sejarah sebut Fulan bin Fulan siapa yang memancungnya, Fulan bin Fulan siapa yang membunuhnya. Walaupun sebahagian sahabat kata, aku angkat pedang, aku tengok kepala dia putus. Benar. Tetapi pedang hendaklah diangkat oleh para sahabat. Maksudnya para sahabat kena melakukan pengorbanan, membayar harga pengorbanan. Dengan kadar pengorbanan itulah kadar kemenangan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu malaikat turun, sahabat menang, Allah pelihara mereka. Tetapi musyrikin yang mati 70 orang. Tuan-tuan, orang Islam pada akhir zaman, kita lawan Amerika umpamanya, tak ada kita turun, Nabi pun tak ada dengan kita, malaikat pun belum tentu turun untuk sokong kita dengan perangai kita. Tiba-tiba kita berdoa, angkat tangan supaya Allah menewaskan Amerika. Tanpa kita melakukan sesuatu yang memberi makna kepada bergerak untuk menghancurkan kuasa kufar. Kita doa, alhamdulillah orang Islam memang bagus dalam masalah doa. Doa supaya Allah menangkan orang Islam. Doa untuk, tapi dalam masa yang sama kita tidak bayar harga perjuangan itu. Kita tidak buat tanggungjawab yang melayakkan untuk Allah tolong. Hatta malaikat turun pun Allah hanya bagi 70 orang mati. Padahal untuk kau lawan hari ke depan pula. Dengan kadar perjuangan. Sebab itu saya mungkin berbeza dengan tuan-tuan. Saya minta maaf. Tuan-tuan dengar saya punya pandangan. Saya tidak setuju pandangan yang menyatakan kalau kadang-kadang kita datang, saya sendirilah kadang datang, orang minta supaya baca ni, ambil air ni, baca air ni, pasal anak ni malas semayang, anak ni malas, nakal sangat, suami saya ni malas dengar bercakap. Saya ingat agama tak ada macam tu. Kalau manusia boleh diselesaikan masalah mereka hanya dengan jampi mentera, Nabi jampi orang Quraisy, bapak saudara Nabi, sehingga ke akhir hayat Abu Talib. Nabi tak boleh buat apa. Nabi tak kata Nabi ambil segelas air, Nabi tiup, Nabi kata awak minum supaya awak rasa senang nak masuk Islam. Kalau tuan-tuan nak minum air untuk sakit, saya terima, ada nas, Nabi jampi. Tuan-tuan minum air kerana penyakit, saya terima, ada nas yang Nabi jampi. Tapi minum air nak bagi orang dapat hidayah, tak ada. Kalau tidak Nabi jampi telaga Zam-Zam, tuan. Malam-malam Nabi jampi, pagi-pagi orang Quraisy minum, dia rasa lain. Lain pula hari ni rasa. Kita ikut dia Muhammad ni. Tak ada. Sebab tu saya kadang-kadang minta maaf lah kalau ada ustaz kan. Saya ingat kita jangan jampi lebih daripada yang patut Nabi jampi. Kalau benar boleh jampi orang sampai jadi baik, tuan-tuan, kita jampi telaga, empangan. Semua rakyat kita jadi baik. Tetapi hidayah nak masuk dalam hati orang, kena dakwah, kena berkorban, kena berjuang. Tak boleh mari kalau tuan-tuan semua orang tak nak kita jampi, tuan-tuan minum air ni mudah-mudahan terimalah Islam. Tak ada. Kalau tidak, Nabi-Nabi dulu, ada Nabi dalam hadis Bukhari, Nabi kata wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Ada Nabi, tak ada siapa pun yang sokong dia di akhirat kelak. Sebab itu tuan-tuan, dalam apa cara pun kita tengok pada peristiwa Badar dan pengorbanan ini, kita balik kepada fitrah ataupun sifat asal Islam. Saya kadang-kadang tengok macam-macam soal khabar ni, kadang-kadang kempen jampi ni memang hebat. Untuk suami yang tak dengar cakap, untuk suami yang malas semayang, untuk suami yang bersikap ganas, ini semua tak boleh dibaiki dengan jampi. Ini semua dibaiki dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala.
innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kata Allah mengenai Abu Talib, engkau tidak akan dapat memberi hidayah kepada siapa yang kau sayang. Allah memberi hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Saya minta lah tuan-tuan, Ustaz semua, kita jampi orang demam, alhamdulillah, tak apa, ada. Nabi pun jampi bismillahirrahmanirrahim, Allah yashfika min kulli da'i yu'dhika, ada dalam Bukhari. Tapi kalau orang datang, Ustaz, suami saya ni semayang malam, Ustaz buat air sikit, kata, ini adalah soal hidayah Allah SWT. Dia kena mendengar petunjuk. Kalau semua orang duduk saja dan kemudian mengharapkan orang beriman dengan macam tu, kita akan hadapi masalah.